Mulakan perkongsian kita untuk menyambung pembelajaran kita hari Jumaat, ya, dan kita berkongsikan di hujung ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna fama nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bihi abdanana watlih bihi alsinatana wa qawwi bi ajnanana washrih bi afhamana wa qawwi azamana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita, mengaturkan kita agar kita dapat sama-sama berjumpa walaupun secara maya di atas talian pagi ini untuk kita terus berusaha untuk mempelajari, iaitu memahami kalam Allah ni, ya. So kita teruskan perkongsian sharing screen, dan saya terus bawa kepada ayat yang kita kongsikan sekarang ialah ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita sekarang ni sudah sampai ke hujung, ya, perkongsian kita sekarang ni sampai ke hujung. Kita tandakan sikit dengan kotak, iaitu wa ma hum bimu'minin, dan hari ini kita akan mengupas kalimah yang terakhir, iaitu bimu'minin. Dan hari Jumaat, ya, hari Jumaat kita telah pun berkongsikan sedikit sebanyak dengan kalimah bimu'minin ni. Kalau kita cuba lihat perkongsian kita tu yang kita telah simpan, ya, ada tak kita simpan di dalam screenshot? Hari Jumaat ialah hari ini 13. Jumaat ialah 10, ya. 9 hari bulan, ya. Cuba kita tengok ada tak. Okey, wama. Kemudian kita sambung dengan ya, kita punya perkongsian tu kita gunakan maklumat-maklumat yang ada di dalam qurancorpus.com tu, wama hum bimu'minin, dan kita telah pun sedikit sebanyak berkongsikan. Kalau kita edit sikit paparan ni, lepas tu okey, khobar, okey, ya, yang ni yang terakhir. Kalau kita editkan sikit, bagi dia kemas sikit, kita cropkan, ya, cropkan, buang yang mana yang tak perlu tu, tinggalkan yang perlu saja. Itu dia, savekan dia, ya. Kita telah mengenal wama tu, kita telah mengenal dia adalah waw tu adalah waw, dipanggilkan waw haliyah, yang membawa erti padahal ataupun sedangkan. Dan ma ni adalah ma nafiyah bimanzilatin, maknanya apa? Sebagai, ya. Sebagai laisa. So laisa adalah salah satu daripada kalimah yang berperanan, dia mempunyai isim. Biasanya laisa ni akan memarfukan isim selepasnya. Jadi apakah kalimah isim selepasnya? Ialah hum lah. Hum adalah
So hum adalah dipanggil ismuha ataupun ismuma. Ismu kepada ma tu maknanya isim kepada ma, dia mengambil i'rab yang marfu', ya. Dan kemudian laisa juga dia berperanan seperti kalimah kana, dia juga mempunyai khobar. Khobar tu makna apa? Khobar ialah cerita kepada isim laisa tadi. Isim hum ni apa ceritanya? Ya, ceritanya ialah bimu'minin, ya. Maknanya mereka tu dikatakan beriman, ya, beriman, orang-orang yang beriman, tetapi mereka yang beriman tu telah di ditidakkan oleh ma yang sebelumnya, ya. Ma nafiah tu telah menidakkan khabar dia, ya. Itulah maknanya dalam terjemahan tu dia akan memberi erti padahal tidaklah, ya, mereka orang-orang yang beriman. Itu cara nak menterjemahkan, ya, kalimah-kalimah Al-Quran. So kita hari ini fokus kepada kita buat pembentukan kalimah bimu'minin. Kita pun telah kongsikan dan kopikan di hujung wa mahum bimu'minin tu di dalam leksi logos, ya. Kalau besarkan sikit, tu dia, ya, leksi logos wa mahum bimu'minin. So kita sekarang ni kita akan fokus kepada penerangan dan pembentukan bimu'minin, ya. So kita kopikan situ, bawa dia ke bawah, ya. Buat penerangan apa, ataupun kita boleh buat komponen dulu, ya. Jadi tuan-tuan kena lalu praktis, ya, secara digital ni. Gunakan leksi logos keyboard ni, banyak dia membantu kita, ya. Apa kita buat? Kita pecahkan dia kepada komponen. Kalau ada space tu boleh buangkan. Itu kita akan dapati, ya, bimu'minin ni kita copy bawa ke sini untuk pecahkan dia. B ni adalah satu komponen, ya. Satu komponen. Lepas tu mu'minina ni sebenarnya, ya, sebelum dia bergabung dengan B tu, bila kita ada pecahkan komponen ni, kita akan pecahkan kepada default dia, ya, sebelum dia bergabung. Sebelum dia bergabung, dia sebenarnya adalah mu'minun, ya. Mu'minun iaitu dia mengambil default kalimah ni adalah dalam bentuk apa? Sebab dia adalah kalimah isim, ya. Kata nama default dia mesti singular. Lepas tu dia nakirah dan marfu'. Itu dia punya default dia, ya. Komponen. Bila kita kata komponen tu, kita nak lihat apakah kalimah asal sebelum dia bergabung, ya. So dia mestilah singular, tak ada, maknanya tidak ada ya non lagi, ya. So apa kita buat? Kita tambahkan. Jadi kalau ada tambahan jamak tu, dia adalah tambahan, ya. So default dia yang ni mestilah singular mu'minun sebenarnya, ya. Tu mu'minun itulah default dia ataupun kata terbitan dia. Tetapi kalau mu'minun, dia tidak boleh menambah dengan ya nun. So dia kena tukarkan kepada waw nun, ya. Waw ataupun kita panggil dia waw dengan nun baris atas tu. Komponen ni kita bunyikan dia sebagai una, ya. Mu'minun, dan tambah satu lagi komponen di hujungnya ialah una tu ialah untuk menjamakkan mu'minun tu supaya dia menjadi kalimah yang dalam bentuk jamak, ya. Jamak. Dan jamak ni kalau ada waw nun, kita tahu jamak tu adalah jamak salim lah, ya, jamak salim. Inilah komponen. Ini bahagian kita panggil komponen, ya. Kita nak melihat apakah bahagian-bahagian kalimah bimu'minin ni yang asal dia. Itunya. Dan kalau kita mengenal ni, kita boleh terangkan dia, ya. Terangkan dia supaya kita jelas dengan kalimah tu.
dalam bentuk bentuk komponen, ya. Okey. So kita bagi penangan kepada tiap-tiap satu komponen tu. B ni adalah harfun jar, jim, ro, kita tasydidkan ro tu. Kemudian mukminun tu ialah, so kita letakkan tanda campur untuk menerangkan mukminun tu. Mukminun, tengok ya, konstruk dia ataupun acuan dia ni adalah muf'ilun, ya. Kalau kita tukarkan ini kepada fa, min kepada ain, nun kepada lam, dia jadi muf'ilun. Cara kita nak mengenal dia, kita tukarkan kepada acuan dia supaya kita tahu, dan kita boleh gunakan template ni untuk mencari jenis dia, ya. Jadi muf'ilun kita boleh dapati di mana dia adalah yang ni, ya, iaitu isim fa'il wazan keempat. Isim fa'il wazan keempat, yang ni muf'ilun. Itulah bentuk mukminun tu. Jadi kalau kita mengenal tu, jadi kita boleh memberi jenis dan wazan kepada kata terbitan tu, iaitu dia adalah isim fa'il wazan keempat. Itu tujuannya, kita nak mencari bentuk acuan itu dengan menukarkan 3 huruf akar dalam kalimah tu kepada fa, ain, lam, supaya kita dapat menggunakan carta dalam template ni untuk mencari jenis dia, ya. Jadi kalau kita tahu dia acuan muf'ilun, dia adalah isim fa'il wazan keempat. Okey. So bila kita sudah ni, kita boleh padamkan. Kalau kita nak pergi ke leksi logos tu, kita tak mahu ada tanda-tanda ni, ya. Dia akan dipaparkan pada skrin tu. Jadi kita padamkan dulu, ya. Kita boleh undo, sama ada kita undukan dia. Kita dah tahu acuan tu, muf'ilun tu. Kita terus kepada leksi logos tadi, menerangkan komponen mukminun ni adalah isim fa'il. Fa, mari atas, ain, lam, ya. Isim fa'il wazan keempat, ya. Waznun, ni je wazan tu, ada waw, zai dengan nun, ialah tu, lepas tu tambah nombor 4, itu isim fa'il wazan keempat. Itulah komponen yang kedua ni, ya. Lepas tu waw nun tu apa? Waw nun tu hanyalah ya, kita panggilkan dia imbuhan, ya. Imbuhan untuk menjamakkan kalimah tu, ya. Kalau kita boleh namakan dan imbuhan. Imbuhan ialah alif, ya, mim, baw, wa, ha, nun. Imbuhan, ya. Imbuhan jamak. Maknanya satu komponen yang digunakan untuk menjamakkan kalimah kata terbitan tadi. Jamak. Jim, mim, ain, ya. Mim, ain. Okey. Waw, nun, ya. Imbuhan jamak. Kalau nak masukkan dia pun boleh. Kita ambil ni, imbuhan jamak, kopikan dia, bawa ke sini. Lepas tu bracketkan. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan, ya. Kalau kita nak kemaskan lagi, boleh kita yang ni, kita bracketkan Punjabi, maknanya setiap komponen tu kita masukkan dalam penerangan tu. Di sini mukminun kita masukkan dalam penerangan komponen yang kedua, masukkan di sini. Jadi dia kemas lagi lah, ya. Harfun jar bi, yang ini. Lepas tu dan ismun fa'il wazan keempat mukminun, ya. Dan juga imbuhan jamak. Okey, elok kita
bila waw nun ni elok kita nyatakan sekali i'rab dia ya, sebab imbuhan jamak ni dia ada ya nun ataupun waw nun. So kalau waw nun tu bermakna imbuhan jamak bagi kalimah yang apa? Marfu'. Marfu'. Kalau ya nun kita nyatakan dia imbuhan jamak mansub ataupun majrur. Dalam konteks ni kita asal dia ialah waw nun, ya dia adalah marfu', ya. Kemudian nanti kita akan terangkan kenapa dia mengambil majrur disebabkan oleh B ni lah, ya. Sekarang ni statement ni sebelum dia bergabung, ya. Dia masih lagi asing. Okey, yang ni kalau perlu kita tambahkan lagi maklumat isim fa'il wazan ke wazan keempat tu, sebab kata ini adalah kata terbitan. Ya, kata terbitan dia ada jantina, dia masukkan jantina sekali. Muzakkar, kaf tu tasdid kan, ya, dan dia juga ada bilangan dia. Ya, bilangan dia ialah mufrad. Maknanya singular. Yang komponen ni mukminun masih lagi singular. Ya. Untuk jamak barulah ditambahkan waw nun. Itu kita cuba menerangkan dari aspek komponen-komponen kepada bimukmin ini, dan komponen tu kita terangkan dia, ya. Jadi daripada situlah kita akan dapat menerangkan bimukminin nanti. Okay. Dan kita sekarang ni buat pembentukan kalimah. Enter kan. Nyatakan apa yang kita nak buat sekarang ni ialah pembentukan kalimah. Pa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun, ya. Pembentukan kalimah. Kalimah, kalau nak kemaskan lagi, kalimah apa? Bimukminin ni. Okay. So, kita mulakan dengan 3 huruf akar. Ya. Bimukminin ni 3 huruf akar. Macam mana kita nak mencari 3 huruf akar? Tuan-tuan boleh pergi kepada ayat itu sendiri, iaitu bimukminin di sini, tekan saja cursor tu, ya. Tekan situ, akan dapati di bawah ni alif mim nun, ya. Alif mim nun adalah 3 huruf akar dia, ya. So pergi ke tadi, mulakan dengan 3 huruf akar. Alif, jangan sambung dia, huruf akar dia berasing, ya. Huruf akar berasing. Okey. Lepas tu selepas huruf akar dia kena membentuk kata dasar. Sebab huruf akar ni tidak ada memberi apa-apa makna dan erti, jadi dia kena bentuk kata dasar dulu. So step pertama huruf akar, step kedua ialah kata dasar. So kata dasar apa kita buat? Kita gabungkan 3 huruf. Kalau ada huruf yang illah daripada huruf lemah, di mana alif ni adalah huruf lemah, so dia perlu ditukarkan, ya. Dari segi kaedah, sekiranya huruf illah yang pertama tu huruf alif, dia perlu ditukarkan kepada hamzah qata', ya. Hamzah qata' tu ialah hamzah qata' yang berkaki alif, yang ni. Tu kita cara dia, ya. Ambil 3 huruf tadi, kopikan dia. Kalau ada huruf illah, tukarkan huruf illah tu, kemudian gabungkan 3 huruf tu dan bariskan, ya. So yang pertama tu mengambil baris atas, yang kedua mim tu kita gabungkan dengan nun, dengan alif dia tak boleh bergabung lah. Alif ni dia tak boleh bergabung, ya. Tak boleh disambung, dia jadi lam pula. Jadi mim tu baris bawah, ya, baris bawah, dan nun tu baris atas. Itulah kata dasar. So maknanya Aminah ni adalah, kalau kita bracketkan dia untuk menerangkan Aminah tu adalah kata dasar dia. Dal, alif, sim, ra, dan kata dasar sudah ada makna, ya, iaitu percaya.
Okey, percaya kita kena guna leksi logos yang Jawi sebab Arab tidak ada ca. Ya, so kita pergi kepada leksi logos yang Jawi. Kita boleh pilih sini Jawi, ya, ambil J yang ni Jawi, dan kita type percaya. Melayu sebenarnya fa dia gunakan yang ni, ya. Nah, kita gunakan ni lah. Nah, yang bertitik 3 tu. Lepas tu ca, alif dengan ya atau percaya. So, kopikan dia, bawa ke leksi logos tadi. Untuk menyambung. So, makna kepada kata dasar ialah percaya. Belum lagi beriman, ya. Belum beriman, baru percaya. Kemudian kita sambung, ini adalah kata dasar. Daripada kata dasar, dia perlu menerbitkan satu kalimah lain dalam konteks kalimah dalam ayat tu. Ya, dalam ayat dia mukminuna, so dia kena uh, membina kata terbitan dia dalam bentuk kalimah dalam ayat. Yang ini belum lagi kalimah dalam ayat, dia baru kata dasar saja. So, untuk membina kata terbitan tu kita perlu menggunakan acuan, ya. So, kita masukkan acuan tadi. Acuan tadi kita dah lihat di dalam template ni, iaitu muf'ilun. So, kita ambil yang ni. Kalau nak copy daripada sini pun boleh. Ya, copy saja. Kalau dia boleh copy, kalau tak boleh copy, kita typekan dia, ya. Okey. So, kita type je muf'ilun. Iaitu mim baris hadapan, fa yang sukun, ain baris bawah, dan lam yang dhammatain. Itulah acuan dia. Ya, muf'ilun. Apabila kita tahu acuan, kita masukkan 3 huruf di dalam kata dasar ni menggantikan fa, ain, lam. Hamzah qata' gantikan fa, min gantikan ain, nun gantikan lam. Baris kena ikut yang dalam acuan tu, ya. Jadi kalau bermula apa kita buat, kita kopikan acuan ni ke sini, lepas tu kita gantikan huruf tu. Ya, kita ganti ke huruf fa. Mim maknanya mim tidak digantikan lah. Dia ada di situlah, ya. Jadi fa ni ganti dengan hamzah qata'. Ya, so kita ambil hamzah qata'. Sekarang ni hamzah qata' yang mana, ya? Tengok bila mim tu baris hadapan, jadi hamzah qata' ni perlu mengambil kaki waw. Yang tu dia, ya. Mim adalah baris dhammah. Huruf sebelum hamzah qata' tu dhammah, jadi hamzah qata' tu perlu mengambil yang berkaki waw di bawah. Sebab hamzah qata' banyak, ya, sini. Dan ni hamzah qata', yang ni hamzah qata', yang ni hamzah qata', yang ni hamzah qata' berkaki ya, yang ni hamzah qata' berkaki waw. So kena pilih yang bersesuaian, ya. Jangan pilih mana-mana saja, tak boleh, sebab dia ada kaedah dia. Ya, apa kaedah dia? Apabila hamzah tu huruf sebelumnya berbaris dhammah, jadi dia mengambil kaki waw, dan mu tu fa ni yang sukun, jadi hamzah qata' kena sukunkan. Ya, jadilah mu. Ain ni ganti dengan mim. Ya, so ain ni kita ganti dengan mengambil baris bawah lah. Mukmin, dan akhir sekali lam ni gantikan dengan nun, jadilah nun, mukminun, ya. Yang ni kita gantikan dengan nun yang dhammatain. Itulah bagaimana kata terbitan ni dibentuk daripada acuan muf'ilun dengan menggunakan huruf di dalam kata dasar. Sebab tu step ni kena buat satu-satu, daripada 3 huruf akar, kena carikan kata dasar, kemudian cari acuan dia, dan bentukkan kata terbitan. Dan terbitan sebagaimana kita terangkan di atas, dia masih lagi dalam bentuk bentuk mukminun ni dalam bentuk default dia ialah mufradah, masih lagi singular. Jadi kita berikan makna kepada dia, ya. Macam mana kita kata dasar tadi kita terangkan di sini, ini adalah mukminun adalah kata terbitan.
kata terbitan. Yang tadi kata dasar. Ini kata terbitan taro, ba, ya, ta, dan nun. Dan bila kata terbitan, dia mesti dah ada makna. Ya, mukminun ialah isim fa'il. Isim fa'il yang menunjuk kepada seorang yang melakukan sesuatu. Ya, dalam konteks ini ialah uh, sebab dia mufrad, kita kita terangkan dia pada sebagai seorang yang beriman. Seorang yang beriman, ya. So bermakna daripada makna percaya dalam bentuk kata dasar dengan mengambil acuan muf'ilun, dia telah menukarkan konteks makna itu kepada beriman. Ya, sebab itulah dalam Al-Quran bila Allah nak menceritakan seorang yang beriman tu, dia akan mengambil bentuk dalam wazan keempat, ya. Jadi kita pergi ke leksi logos Jawi tadi, kita ambil seorang. Seorang, ya. Seorang sepatutnya dia ada hamzah yang ni kot ada, okey. Tapi itu bukannya apa, ya? Bukannya hamzah berkaki waw. Jadi kita pergi hamzah berkaki waw hanya ada dalam leksi logos Arab, so kita ambil di sinilah, ya. Seorang, okey, kita letakkan sin sekali. Seorang raw dengan cuma di sini dia tak ada ngang, kita pergi ke leksi logos Jawi lah. Seorang. Lepas tu kita letakkan yang, ya dengan ngah, yang kopikan dia, bawa ke sini, ya. Seorang yang beriman. Ba, ro, alif, ya, min, alif, nun. Seorang yang beriman, ya. Kita naikkan sikit. Okey, so kita bracket lah, ya. Maknanya step ketiga kata terbitan siap, ya. Ini step pertama. Kalau kita nak tengok step tu, kita kotakkan dia, ya. Iaitu pertamanya huruf akar, tu step pertama. Step kedua ialah kata dasar, dan step ketiga ialah kata terbitan. Sebelum dia diubah suai untuk menjadikan kalimah di dalam ayat itu, ya. So kita cuba habiskan pembentukan hari ini, ya. Walaupun sudah sampai 7.45, kita teruskan dengan selepas kata terbitan ialah kita kena ubah suai dia supaya dia menjadi kalimah bimukminin tadi, ya. Bimukminin tu apa yang berlaku? Mukminun ni kita kena tambahkan imbuhan jamak marfu', ya. Tambah waw nun. Tadi di atas tadi waw nun kita pinjam saja. Type pun boleh, nak pinjam pun boleh. So bila dia mukminun tambah waw nun, dia akan jadi apa? Mukminuna. Okey, buangkan tanda campur tu, ya. Bila dia tengok saya, biar saya buat step ni, saya tak buangkan tanda dhammah tu supaya tuan-tuan semua mengetahui apa yang berlaku ialah mukminun dengan tambah waw nun dia jadi mukminun yang dhammatain dengan waw nun, tapi bila nun yang bertanwin bertemu dengan waw, dia tidak boleh ditanwin, kena gugurkan tanwin tu, ya. Jadi kita ambil yang ni, kita buangkan tanwin kepada nun, tinggal dia dhammah saja. Itulah, ya, berlaku, ya. Dia ada satu step di sini sebab asalnya dia ada tanwin. So bila tanwin bergabung dengan waw, yang mat dia tidak boleh bertanwin lagi, dia kena ubah suai menjadi turunkan tanwin tu, dia menjadi dhammah saja, mukminuna, ya. Kemudian macam mana dia boleh jadi majrur? Sebab terdapat komponen B tadi, ya. B tadi kita tambahkan B di situ, ya. Kalau nak pinjam sini pun boleh,
masukkan ke sini dan tambahkan mu'minuna ni. B tambahkan mu'minuna, maka jadilah dia bimu'mini ya. Saya buatkan dua-dua step tu supaya kita dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku di dalam proses pembentukan tu. Kita buangkan tanda campur, dia jadi bimu'minuna. Kalimah ni tak ada wujud ya, tidak wujud. Sebab apa? Bila B, dia mesti majrurkan mu'minuna. So yang ni sebenarnya tidak wujud. So kita kena proseskan dia sampai dia menepati apa ni, aspek sorof dia ya, iaitu kita majrurkan dia. Bila ada B, jadi kalimah mu'minuna ni kena menjadi majrur. Macam mana nak memajrurkan? Nun ni kita turunkan ke baris bawah ya, majrur dia. So bila dia majrur, dia tidak boleh mengikut waw nun, dia kena ikut nun baris bawah, kena ikut ya mad. So waw tu ditukarkan kepada ya. Itulah macam mana kalimah bimu'minina terjadi ya. Okey, so selesai. Nah, untuk pembentukan kalimah bimu'minina ya. So kata terbitan dan akhir sekali kata dalam kalimah tu kita boleh kotakkan dia ya, kotakkan dia untuk highlight langkah-langkah yang kita buat untuk membina kalimah ya. So selesailah dengan kalimah dari dalam ayat itu ya, mu'minah. Cuma sekarang ni bila dah selesai, kita kena beri makna kepada dia, iaitu terjemahan ya, terjemahan. So kita colonkan dia untuk memberi terjemahan. Semalam kita telah hari Jumaat kita telah beritahu yang B ini adalah harfun jar yang tambahan, iaitu zaidah. Dia zaidah bermakna dia tidak membawa makna ya, dia hanya tambahan saja. Jadi kita tidak beri makna kepada B itu ya, kita beri makna kepada mu'minina saja, iaitu dia dalam bentuk jamak ya, maknanya orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman kita boleh pinjam sinilah orang ni ya, ambil sebab ada sekali lah, sebab dah ada orang beriman ni, kita ambil seorang ni tadi, akan kita tukarkan dia kepada jamak ya. Tukarkan seorang kepada orang, kita tukar saja kepada alif dengan waw. Orang yang beriman kita letakkan nombor 2 untuk melihat dia adalah dalam bentuk jamak ya, orang-orang yang beriman. Okay, so dia ni dah banyak lain, sebab tu dia terlindung. Jadi kita gunakan large frame ni ya, large frame ni untuk melihat semua yang kita bincangkan hari ini. Dia adalah adjust sikit ya, sehinggalah kita dapat memberi makna kepada dia, iaitu bimu'minina ialah orang-orang yang beriman ya. So bila kita tahu bimu'minina, jadi wa mahum bimu'minin di atas tu, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Bukan dan, dia ada waw haliah. Padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Hum tu adalah isim dhamir, dan isim dhamir dia adalah isim ma'rifah ya. So kita boleh masukkan itu apabila kita menterjemahkan ya. Orang bimu'minin, orang yang beriman. Jadi makna kepada wa ma hum bimu'minin, kita boleh kopikan dia kat sini, bawa ke sini untuk beri makna kepada wa ma hum bimu'minin keseluruhannya ya. Kalau kita nak masukkan nota sini, kita letakkan terjemahan ya, terjemahan, tukar kepada small frame dulu, lepas tu kita letakkan sini terjemahan.
ta, ro, jim, mim, alif, ha, nun. Ya. Terjemahan wa ma hum bimu'minin secara keseluruhan ialah padahal, ya, padahal ataupun sedangkan, ya, dua-dua boleh. Kita ambil kalau padahal dia akan fa dengan dal adalah pada hal, ha, alif, lam. Kalau Melayu dia gunakan ha, ya, tapi kita nak kalimah tu mengikut asal Arab dia. Arab dia adalah ha, bukannya ha, ya. So gunakan ha. Padahal ma ialah tidaklah, ta, ya, dal, qaf, tidaklah. Okey, Melayu gunakan qaf, dia tidak menggunakan kaf, ya. Itu apabila menulis Jawi Melayu dia gunakan qaf. Ya, tidaklah. Hum ialah mereka. Mim, ro, ya, kaf. Mereka dia dalam bentuk makrifah, jadi kita masukkan mereka itu. Alif, ya dan ta itu. Tidak, padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Tadi kita ambil di sini sajalah. Okey. Itu yang kita maksudkan apabila kita mengenal kalimah-kalimah, kita boleh memberi terjemahan tu dari perspektif kita, ya. Bukannya kita ikut saja terjemahan yang telah dibuat. Ya, kalau kita nak membaca terjemahan, kita mesti ada perspektif kita sendiri supaya kita tahu terjemahan tu menepati terjemahan kepada ayat-ayat Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab tu, ya. Penting untuk kita memahami dan mempunyai kefahaman kita sendiri untuk menterjemah, ya. Jadi kita boleh bandingkan terjemah kalau perlu, ya. Dan kita cuba memahami dari perspektif mengenal kalimah, bukan kita ikut saja, ya, terjemahan. Prof, kalau wow tu dia tetapi boleh ke wow? Wow yang tadi tu. Boleh, Padahal tu. boleh. Boleh juga kan? Tetapi ini dia keras sikit, ya. Dia Ha, dia ha. dia kepada kalau dia nak menceritakan sesuatu yang berlawanan, ya. Lawan. Berlawanan kita gunakan tapi dari konteks ni dia tidak sampai ke level tetapi lah. Dia baru level padahal. Padahal. Padahal dia tak sekeras tetapi itulah, ya. Dia bukannya dalam konteks berlawanan, cuma dia tak selaras saja. Okey. Terima kasih, Okey. Prof. Okey, so kalau ni kita ambil live frame ni, ya, untuk lihat semua yang telah kita bincangkan tu. So, Doktor, since dia khabar kepada isim Laisa tu dia mengambil i'rab mansub kan? Since dia khabar kan? Khabar dia i'rab apa? Kalau Laisa Dia mengambil isim mansub kan? mansub. Yang tu kita telah terangkan semalam, ya. Oh ya. Dia mansub tapi pada masa sama dia ada harfun jar. Jadi dia antara harfun jar dengan mansub, bila dalam ayat dia akan kena ikut kaedah apa tu harfun jar iaitu majrur. Jadi bila semalam kita dah terangkan, ya, bimu'minin ni adalah jar wa majrur sebab dia dua sekali tu, ya. Jadi maknanya mukminin ni mengambil i'rab yang majrur, walaupun pada hakikatnya dia khabar, dia mengambil mansub. Dia hanya boleh mengambil mansub kalau tak ada B ni. Ya, tak ada B ni, dia akan mengambil status yang mansub. Tapi bila ada B tu lebih kuat, dia lebih dominan, ya, daripada status yang mansub, dia akan memajrurkan. So maknanya bila menerangkan kat sini, kita kena terangkan dia sebagai bimu'minin lah, iaitu jar wa majrur. Okey. So kalau itu dah okey, sebab kita nak simpan ni, ya, nak simpan ni kita kena adjust sikit.
supaya masuk dalam screenshot tu dia kemas. Okay, so ini dah boleh kita screenshot sajalah, print screen. So dia simpan sekiranya kita nak membuat ulang kaji dan perkongsiannya sebelum kita meneruskan pembelajaran kita kepada ayat yang seterusnya, ya. Mana kalau ini selesai, ayat ke-8 sudah selesailah dari segi penerangan, dari segi komponen kepada kalimah-kalimah pembentukan, sehinggalah kita boleh menterjemahkannya. Jadi besok apa kita buat? Kita ulang kaji keseluruhan, ya. Sebab kita dah selesai ni, kita akan beri makna kepada keseluruhan ayat tu. Kita boleh terjemahkan dia, ya, kepada konteks-konteks yang bersesuaian, ya. InsyaAllah hari ini kita sampai sini saja. Kita akan sambung besok. Yang ni kita dah simpan dalam screenshot. Kalau kita nak guna, kita copy saja ni dan simpan dia dalam Word, ya. Dan Word yang template yang Word dah ada, kita masukkan saja. Kalau nak guna, maknanya kita boleh gunakan copy saja balik ke Lexilogos, ya. Kalau tidak, kita tinggalkan saja dalam simpanan lah. Okay, yang ni kita boleh clearkan clear all drawing, ya, dan kita boleh keluar daripada sini untuk, ya, hari ini, dan kita akan sambung besok pagi seperti biasa. Kita buat imbasan kepada keseluruhan ayat tu, ya, sebab kita sudah kupaskan setiap kalimah tu. Selepas pada tu kita akan mulakan perkongsian kita kepada ayat yang ke-9 pula, ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna